Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah. Allah masih lagi memberikan kita nafas, masih lagi memberikan kita keizinan untuk hidup pada hari ini, di mana setiap hari adalah hari baru dan hari yang satu lagi hari yang Allah berikan peluang kepada kita untuk beramal. Ya, maka kita gunakanlah sebaik mungkin hari-hari baru ini sebagai satu hari untuk kita menambahkan amalan, ya, dan menjadikan diri kita lebih baik berbanding semalam. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering diabaikan ataupun yang sering dipersirkan oleh kebanyakan manusia. As-sihah wal faragh, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Jadi kita mengambil pengajaran daripada ini, kita menggunakan sebaik mungkin, ya, masa yang kita ada, terutamanya masa-masa yang memang ada masa terluang. Ya, dan juga kita menggunakan nikmat kesihatan yang baik yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita menambahkan amalan. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia mengikuti kuliah daripada surau An-Nur. Masya Allah, ya. Saya kira yang sering kali mengikuti kuliah ni memang golongan yang cintakan ilmu agama. Ya, hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mempermudah baginya jalan menuju syurga Allah. Bermaksudnya jalan menuntut ilmu itu bukan jalan yang senang dan bukan jalan yang ganjarannya biasa-biasa saja. Ya, disebabkan jalannya susah, nak kena lawan hawa nafsu, nak kena bagi masa, ya, nak kena luangkan kita punya kalau yang guna data, guna wifi, kan, ada modal dia, tapi ganjarannya cukup berbaloi. Apatah lagi ilmu itu, ilmu yang kita sedang tuntut ini ialah ilmu untuk memandu kehidupan kita di dunia dan akhirat, insya-Allah, ya. Jadi saya doalah mudah-mudahan kita Allah berikan terus menerus istiqamah untuk terus menjadi pencinta ilmu. Ya, ada sini saya nampak lah, saya tak sebut, jangan terasa hati pula, ya. Ada Puan Syuhada Adha, ada Puan Hamimah Ali, Waalaikumsalam, ya. Jadi bolehlah lambai-lambai, say hi, Assalamualaikum, semualah kita meriahkan juga ruangan komen. Dan saya mohon tekan butang share untuk sharekan live ini dengan sahabat-sahabat kita, insya-Allah, ya. Jadi hari ini kita akan sambung kepada kitab 50 wasiat Rasulullah SAW untuk para wanita, dan hari ini kita masuk kepada wasiat yang ke-11, iaitu berkaitan dengan keturunan yang tidak diperlukan pada hari hisab, ya. Saya bacakan dulu hadis dia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safa faqala ya Fatimah binti Muhammad ya Safiyah binti Abdul Muttalib ya bani Abdul Muttalib la amliku lakum minallahi syai'an saluni min mali ma syi'tum. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila turunnya ayat Al-Quran wa anzir ashiratakal aqrabin, yang bermaksud dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit Safa seraya bersabda, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib. Ya, menurut daripada Sayyidatina Aisyah, ya, bila mana turunnya ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, itu ayat Quran, ya. Maksud itu ialah dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Bila turunnya ayat tersebut, Nabi naik ke bukit Safa. Maksudnya Nabi nak buat satu announcement, ya. Dan bila Nabi naik ke bukit Safa, Nabi seru, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib. Siapa tu?
itulah ibu saudara Nabi, ya. Sofiyah ni isteri Nabi pun ada nama Sofiyah, mak saudara Nabi pun ada nama Sofiyah. Anak perempuan saya pun seorang nama Sofiyah. Jadi Nabi serulah, wahai ibu saudara, kan. Dan Nabi seru, wahai Fatimah binti Muhammad. Siapa Fatimah ni? Macam biasalah, anak Nabi. Ya, dan Nabi seru isteri anak Nabi, Nabi seru mak saudara Nabi, dan Nabi seru keseluruhan, wahai Bani Abdul Muttalib. Ya, Nabi seru ahli keluarga Nabi, dan Nabi sebut apa dia? Aku tidak berdaya menolong kamu semua sedikit pun daripada siksa Allah. Nabi sebut, aku tak berdaya menolong kamu semua sedikit pun daripada siksa Allah. Mintalah kepadaku dan dari hartaku menurut kehendakmu. Ya, kejap. Nabi bagi peringatan. Nabi tidak boleh menolong keluarga-keluarga baginda daripada siksa Allah kalau Allah memang mahu menyiksa mereka. Ya, maka Nabi kata, mintalah daripada aku hartaku menurut kehendakmu. Maksudnya Nabi ada sebab Nabi sebut begini. Dan kita tengok dulu, apakah yang Nabi maksudkan dengan aku ini tidak dapat menolongmu daripada siksa Allah Ta'ala. Ya. Kita lihat Nabi SAW ya, berseru kepada keluarga baginda dan menjelaskan berkaitan dengan masalah besar ini. Seruan yang Nabi bagi tahu itu, dia selari dengan firman Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah, yang bermaksud hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu semua berada dalam kekuasaan Allah. Ini surah Al-Infitar ayat 19. Di sini kita lihat ya, bila Nabi menyebut aku tidak berdaya menolong kamu semua daripada siksa Allah, bermaksud Nabi tidak dapat menolong daripada azab Allah, kemarahan Allah, siksa Allah, murka Allah. Syai'an di sini bermaksud sedikit kekuasaan, tindakan, manfaat dan menyingkirkan mudarat daripada kamu semua. Jadi menurut Al-Allamah Al-Mubarakfuri rahimahullah, maksud yang Nabi sebutkan itu, aku tidak mampu menolong kamu semua sedikit pun daripada azab Allah, ialah Nabi sebut aku tidak mampu untuk menolong ataupun menolak azab Allah daripadamu kalau memang Allah akhirnya ingin mengazabmu. Ya, maksud dia ialah memang betul ada syafaat Nabi, ya, untuk orang yang berjaya meraih syafaat Nabi. Tapi di akhirnya, atas segala penghisaban, atas segala ketentuan, natijah akhir Allah tentukan sama ada seseorang itu akan diazab di neraka ataupun tidak. Di sini saat Allah menentukan seseorang itu akan mendapat azab, pada saat itu Nabi menyebut aku tidak mampu menolong azab Allah dari dirimu kalau Allah memang akan mengazabmu. Sebab Allah berfirman, qul la amliku li nafsin naf'a wa la darran illa ma syaa Allah. Aku tidak berkuasa melantik manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi bagi peringatan ya kepada ahli keluarga baginda, jangan merasa alhamdulillah kita maaf ya, jangan merasa tenang dan tenteram hanya kerana kamu ni keluarga Nabi. Sebab akhirnya hujung pakal semuanya, akhirnya hujung-hujungnya semua akan berbalik kepada amalan individu tersebut. Nak mendapat syafaat Nabi pun dekat dunia ni bukan kita boleh seronok bersenang lenang. Ada amalan, yang ada keperluan, ada kewajipan, ya, ada kehendak-kehendak kepada diri kita ni yang kita kena laksanakan supaya kita boleh selamat dan mendapatkan syafaat Nabi. Maka kenapa Nabi ingatkan supaya ahli keluarga baginda tidak merasa selesa dengan kedudukan sebagai ahli keluarga Nabi,
Yang Nabi pesan kepada mak saudara ni, kalau mak saudara ni rapat lah ya. Nabi pesan pula mak saudara ni mahram baginda ya. Nabi pesan kepada anak perempuan baginda yang dikasihi, yang disayangi, yang kalau diikutkan ni Fatimah ni lah yang banyak sangat bersama dengan Nabi dan sangat dikasihi oleh Nabi. Itu pun Nabi bagi peringatan supaya jangan merasa selesa hanya kerana kamu keluarga Nabi. Usahakanlah amalan masing-masing. Kerana kalau Allah ingin mengazabmu pada hari akhirat nanti, Allah tetap akan mengazabmu. Kita ni kalau ada keluarga, contoh kita dulu ya, dulu tu apa, atuk-atuk dulu tu alim ulama, orang hebat ya, sebagai cucu buatlah amalan sendiri, jangan bersandar kepada amalan atuk dan nenek dan ayah kita. Ya, jangan bersandar amalan dengan sesiapa pun. Begitu juga isteri-isteri sekalian. Ya, jangan kita kata cukuplah suami je buat ibadah. Nanti kita abang doa lah saya masuk syurga dengan abang sama-sama. Betul kalau suami tu keluar rumah, berdakwah, berjuang, isteri duduk rumah, jaga rumah tangga dengan baik, betul dapat juga pahala yang sama macam suami. Tapi bukanlah maksud solat pun nak menumpang suami, ibadah malas nak buat. Sebab apa? Tak apa dapat suami soleh. Nanti suami tarik tangan saya ke syurga. Ya. Kena usahakan amalan sendiri, amalan masing-masing. Bermaksud jangan menumpang, jangan bersandar kepada orang lain dalam mengerjakan amal soleh. Setiap orang, kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya, setiap orang itu bertanggungjawab di atas apa-apa yang dia lakukan. Maka usahakanlah amalan masing-masing. Itu adalah maksudnya. Dan kalau kita lihat lagi, bila Nabi kata begini kepada kaum kerabat baginda, sedangkan kaum kerabat baginda pun Nabi cakap macam tu, maka bagaimana pula dengan diri kita? Ya, lagilah kita kena mengerjakan amalan, dan untuk kita deserve ya syafaat Nabi pun kita perlu melaksanakan amal soleh terlebih dahulu di dunia ini. Jadi kalau saya perasan bila Maulidur Rasul ya, bila kita buat sambutan Maulidur Rasul pada bulan Rabiul Awal ya, akan mula ceramah-ceramah tentang Nabi SAW. Dan biasanya penceramah ustaz-ustazah akan ajar atau beri panduan cara mendapatkan syafaat Nabi ya. Antaranya dengan kita banyak berselawat ya, dengan kita mengikuti sunnah baginda dan sebagainya. Maka kita laksanakan, kena kerja juga, kena beramal juga. Kita tak boleh nak senang-senang mendapatkan syurga Allah Ta'ala dan menolak azab, kerana betul lah ya, syurga itu mahal. Ya, antaranya kena sabar menghadapi ujian dunia. Jangan sikit-sikit nak mendecit geram, jangan sikit-sikit nak mengeluh. Ya, kena sabar melaksanakan ketaatan. Ya, ini ikut aja maksiat. Rasa malas ngaji, malas. Rasa malas solat, ikutkan hati. Ya, rasa malas buat ibadah, ikut sangat rasa malas. Jadi macam mana nak mendapatkan syurga Allah? Nak be deserving of syurga Allah tu, kena melayakkan diri untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Jangan bergantung kepada amalan orang lain. Jadi sebab itu Nabi SAW ingatkan juga, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di atas dunia ini ka'annaka gharib, seakan-akan kamu itu orang asing, orang yang dalam permusafiran, ya, orang yang sedang berada di tempat lain. Macam mana adat orang asing ataupun pedagang ni? Dia datang ke satu tempat, dia tahu dia tak duduk lama pun dekat situ. Kita ni akan balik semula ke kampung halaman. Jadi sepanjang masa duduk kat tempat kerja ni, ni tempat kerja kita lah. Kumpul amal banyak-banyak. Jangan leka, kerja keras. Nanti dah tiba usia balik kampung, boleh bina rumah. Duit yang dikumpul tu boleh jadikan modal niaga untuk buat benda lain. Tinggal nak menikmati hasilnya sahajalah. Macam itulah kita kat dunia. Nanti bila kita balik ke akhirat, kita akan menggagau mencari-cari amalan yang boleh kita jadikan sandaran, boleh kita jadikan kegunaan di akhirat nanti. Jadi sebab itu Nabi pesan, kun fid dunya, jadilah kamu di atas dunia ka'annaka gharib, seperti mana seakan-akan kamu ini orang asing ataupun peniaga ataupun pedagang.
ya, dan seperti orang yang dalam perjalanan di mana kita menyedari hakikat ada satu tempat pengakhiran yang kita akan tuju. Jadi sekarang kita gunakan masa yang ada sebaik mungkin untuk menambahkan amalan dan jangan lalai dan leka. Kalau nak ikut nafsu kita kan, Allah, banyaklah benda kita nak buat. Banyaklah benda yang tidak memberi sumbangan kepada tabung akhirat yang kita nak buat. Tapi kita sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar dalam buat ibadah pada Allah. Semua ni bukan percuma. Allah akan bagi ganjaran untuk kesabaran ini di akhirat nanti. Ya. Jadi saya bukan tak tahu, kita kena sabar, nak solat pun kena sabar. Ada waktu semangat lah. Ada waktu malas, kadang ada juga kemalasannya ya. Bangun juga. Ada kala rasa macam qari'ah antarabangsa baca Quran tak mau berhenti. Ada kala Allah satu muka pun jenuh nak habis kan. Maka kata Sayyidina Ali, bila kamu sedang bersemangat, lakukanlah ibadah sebanyak-banyaknya. Dan bila kita diuji dengan rasa jemu ada kala kita rasa macam malas lah ya, mungkin iman menurun ya, nafsu mencanak naik, rasa macam Allah ada hari-hari rasa lemah je nak buat. Buatlah sekadar yang wajib. Buatlah walau sekadar yang wajib. Jangan pernah tinggalkan yang wajib. Dan bila tengah bersemangat tu pula habis-habis, supaya kita boleh make the best ya, do the best untuk kehidupan dunia yang sementara ini ya. Baik, dan Nabi juga dalam hadis tersebut Nabi sebut ya, mintalah kepadaku dari hartaku menurut kehendakmu. Apa yang Nabi maksudkan dengan mintalah daripadaku hartaku ini? Adakah harta benda berbentuk material ataupun harta benda yang lain ya? Kita lihat pendapat ulama. Menurut Al-Turbushti, kata beliau, saya berpendapat bahawa yang dimaksudkan harta ini sama sekali bukanlah harta seperti yang kita fahami. Maksud dia bukanlah harta benda fizikal tu, tetapi ungkapan itu terpakai untuk apa-apa yang baginda miliki, iaitu perintah dan perbuatan yang harus dilaksanakan. Sebab tidak ada riwayat di tangan kami kata Al-Turbushti tu, bahawa baginda memiliki harta yang banyak, apatah lagi bila baginda berada di Mekah. Jadi menurut satu pendapat, yang Nabi maksudkan mintalah daripada aku hartaku menurut kehendakmu itu, harta itu merujuk kepada peringatan ya, perintah dan perbuatan yang harus dilaksanakan yang disampaikan oleh baginda. Maksudnya ialah wahyu-wahyu Allah, ialah sunnah-sunnah Rasulullah ya, supaya dimintakan kepada Nabi untuk menjadi panduan hidup. Tetapi pendapat ini ditolak ya oleh Al-Allamah Ali Al-Qari. Dia kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatul Quran yang bermaksud, dan dia mendapatimu, iaitu mendapati Nabi Muhammad sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikanmu kecukupan. Maksudnya kecukupan di sini adalah dengan harta Sayyidatina Khadijah yang banyak. Di samping itu, tidak ada harta pada ketika itu bukan bererti tidak mengharuskan baginda untuk bersikap dermawan apabila sesudah itu baginda memiliki harta, sehingga janji itu ditakwilkan menurut keadaan ini. Maksudnya, ada juga yang berpendapat Nabi pada ketika itu ada je harta, dan memang yang Nabi maksudkan itu adalah harta benda yang Nabi ada. Kerana Nabi ada harta benda sendiri, ada juga harta yang datang daripada Sayyidatina Khadijah yang kaya raya ya, dan juga ulama berpendapat ya, memang betul walaupun seseorang itu mungkin tidak terlalu kaya, tapi itu tidak menghalang daripada mereka bersifat dermawan. Jadi di sini ada dua pendapat lah. Satu, harta yang kata-kata dari bentuk perintah Nabi, ajaran daripada Nabi, dan yang kedua ialah betul-betul harta yang fizikal yang Nabi merupakan seorang dermawan, baginda boleh beri kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Kemudian kita dapat belajar daripada wasiat ini bahawa tanggungjawab yang dibebankan ke atas bahu kita ni sahabat-sahabat sangat besar. Ya, kerana bila kita hidup di dunia ini, Allah mendatangkan kewajipan terhadap individu. Solat tak boleh orang lain buat, ya. Puasalah sendiri. Tak boleh orang lain nak tolong puasa untuk kita. Kau kaya macam mana pun tak boleh nak upah orang lain tolong puasa kat saya ni
malas lah nak puasa kan. So kalau gitu, kalau ada duit nak upah-upah, tidak semudah itu. Jadi sebab itu ada kewajipan ya yang bersifat fardu ya, itu dipanggil fardu ain ya, kewajipan-kewajipan yang mesti seseorang individu itu laksanakan, buatlah sehabis baik. Dan kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk sampaikan nasihat ini untuk ahli keluarga dan keturunan kita. Kan kita ingatkan ahli keluarga agar tidak meremehkan hak-hak Allah kepada kita dengan anggapan bahawa keturunan ataupun kedudukan memiliki peranan di sisi Allah Ta'ala. Kalau ada sini mak ayah yang beriman ya, beramal soleh ya, yang banyak ibadah, bangun tahajud bagai, bila nasihat anak-anak kata, alah tak apalah, cukuplah mak dah bangun doakan ya, bukankah doa ibu itu sangat makbul di sisi Allah Ta'ala ya. Jadi kita kena ingatkan supaya tidaklah ahli keluarga kita ni bergantung kepada mak ayah untuk amal soleh. Tak cukup ya. Setiap pada kita mesti mengusahakan amalan masing-masing. Dan kedudukan ataupun kita punya keturunan kita ini diukur ya, disambung dengan takwa ya. Sebab itulah maksud dia, kalau kita nak masuk syurga dengan keluarga, tidak ada lain, masing-masing kena usahakan supaya jadi orang bertakwa. Masing-masing kena usahakan amalan. Kerana orang beriman itu dia dapat masuk syurga dan dia boleh bertemu dengan keluarganya yang turut sama masuk ke syurga Allah Ta'ala. Pada hari kiamatnya, di saat sangkakala telah ditiup dan apabila setiap orang dibangkitkan daripada kubur, maka setiap orang akan pisahkan diri daripada ibu, bapa, isteri, anak, saudara dan rakan-rakannya. Ini Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Ya, sedikit saya bacakan tentang gambaran hari kiamat nanti. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan mereka tidak pula saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang mendapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di neraka Jahannam. Bila sangkakala ditiup ya, kat dunia kita sayang sangat kat anak kan, sayang sangat anak kat ibu bapa. Bila ditiup saja sangkakala, maka terputus, bukan terputus nasab tu, maksud dia tak heran dah, tak kisah dah kepada orang lain. Kita akan melihat amalan sendiri, akan sibuk, akan risau menguruskan diri sendiri semata-mata. Dan Allah juga berfirman dalam surah Abasa ayat 33 hingga 37 yang bermaksud, dan jika suara yang memekakkan, iaitu tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari daripada saudaranya, yauma yafirrul mar'u min akhih. Ni kucah kacir ni keadaan tersebut. Tak ingat dah, oh itulah BFF, best friend forever ni kan dulu kan. Yang tak ingat dah. Itu baru seorang saudaranya lari. Ya, wa ummihi wa abih. Seseorang itu akan lari daripada ibu dan bapanya. Wa sahibatihi wa banih. Ya, daripada isterinya dan anak-anaknya, daripada sahabat-sahabatnya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Allah bagi gambaran, Allah cukup pengasih penyayang. Allah bantu kita untuk faham macam mana sebenar berlaku pada hari kiamat. Ya, Allah gambarkan di sini setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Tak sempat dah, oh kat dunia sayang sangat. Dekat akhirat nanti bercempiaran atau bertempiaran, kita akan disibukkan dengan urusan masing-masing. Lupa habis sahabat handai, sanak saudara, lupa habis ibu bapa, lupa habis anak isteri, lupa habis segala saudara mara ataupun kenalan yang rapat. Kerana setiap daripada kita nanti, ini kita semua akan hadap ni sahabat-sahabat, kita semua akan hadap ni. Nanti dekat akhirat kita akan ada urusan yang cukup menyibukkan kita. Jadi sebab itu kena ajar ahli keluarga kita. Kena ingat selalu, nanti tak ada dah mak nak tolong dekat akhirat nanti. Sebab itu dekat dunia ni mak ligan. Tahu ligan?
Mak ligan lah, duk suruh solat, ya, suruh belajar mengaji. Itu saja cara ibu ayah, ya, itu saja cara boleh bantu anak untuk sama-sama masuk syurga. Dan itu sajalah cara untuk bantu anak menghadapi hari akhirat, hari kiamat yang cukup menyibukkan itu. Jadi kalaulah kita kata sayang kepada ahli keluarga, yang kita perlu berikan ialah pendidikan agama dan disiplin untuk mengamalkan kewajipan tersebut. Kalau anak sayang kepada mak ayah, ya, nampak mak ayah kat dunia ni lara, ya, lara tahu sia-sia, ya, dah tua-tua pun masih lagi ibarat tak ingat mati, ya, maka doakanlah supaya diberikan hidayah, ya, untuk mengusahakan amalan masing-masing. Ya, kerana kita betul kita boleh berdoa, tetapi itu sahaja tidak memadai. Kita mestilah juga individu tu usahakan amalan dia masing-masing. Dan Allah juga berfirman, ya, tentang hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, iaitu hari kiamat nanti, hari hisab nanti, kami tutup mulut mereka dan tangan mereka berkata kepada kami, dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ini surah Yasin. Jadi dekat akhirat nanti semua benda akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Ingat, ya, dekat dunia boleh menyorok daripada manusia, kita boleh sorok daripada family members kita. Ya, ada orang dia dekat luar, dia tak pakai tudung, bila balik rumah cepat-cepat sarung tudung sorok pada ayah, kan. Nak sorok pada siapa? Kerana Allah Maha mengetahui. Dan boleh jadi kita merasa hairan, ya, kenapa badan kita ni nak bagi kesaksian pada diri kita, ya. Maka Allah berfirman untuk menjelaskan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un, yang bermaksud, dan mereka, iaitu orang-orang, ya, bertanya kepada kulit mereka, mengapa kamu ini menjadi saksi ke atas kami? Maka kulit itu menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata. Tak usah pelik lah kenapa anggota badan boleh berbicara. Allah Maha berkuasa, ya. Dan telah menjadikan pula kami pandai berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Maka tolonglah kita bayangkan hari yang sangat berat ini. Hari tak ada orang boleh tolong, hari kulit pun boleh berbicara, hari anggota badan akan menentang, memberikan hujah buat kita. Maka pada saat ini kita akan berdiri di hadapan Allah bersama semua makhluk, baik lelaki, perempuan, orang tua. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan diri daripada Allah Ta'ala. Ingat, pada hari ini kita insaf. Waktu itu siapa nak harap tolong? Kat dunia banyak kabel, kat dunia banyak talian hayat. Susah, tolong, minta tolong kawan, minta tolong family member. Isteri minta tolong suami, anak minta tolong mak ayah, suami ada isteri nak sokong dia. Dekat akhirat siapa nak tolong kita? Seorang-seorang saja dalam keadaan tubuh badan kita sendiri pun boleh berbicara untuk memberikan penyaksian ke atas kita. Bayangkan hari yang dahsyat ini, sahabat-sahabat kesayangan sekalian. Jadi bila kita rasa malas ibadah, ya, bila kita rasa malas nak beribadah, ingat baliklah hari ini, ya. Jadi yang terakhir Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 16 hingga 17. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Iaitu hari ketika mereka keluar daripada kubur. Ini akan berlaku kepada kita. Tiada satu pun keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Keluar pada kubur ni, Allah, malaikat tiup sangkakala, keluar dalam keadaan terpinga-pinga, dalam keadaan kebingungan manusia. Keluar dalam keadaan tak ada apa pun boleh kita jadikan sandaran kecuali hanya berharap pada Allah Ta'ala. Pada ketika itu Allah berfirman
Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari itu? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Pada hari ini setiap jiwa diberikan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Bayangkan hari yang gerun ini. Maka mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita untuk melaksanakan amalan. Dan yang terakhir, pada hari itu Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Lalu saya nak mengajak kita berfikir, mana kedudukan dan keturunan? Mana ahli keluarga yang sangat mengasihi kita? Mana persahabatan yang sangat akrab? Mana pasangan yang sangat dekat? Pada hari ketika dihisab oleh Allah Ta'ala, kita akan disibukkan dengan amalan masing-masing. Maka usahakanlah dekat dunia ini. The moment kita mati saja, dan sekarang lately memang banyak kematian mengejut. Sahabat-sahabat terdekat saya baru semalam seorang meninggal. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kita sangat disibukkan dengan kematian yang mengejut, especially lately banyak. Maka jadikanlah setiap kematian itu sebagai satu muhasabah dan pengajaran buat kita. Aku di mana? Amalan aku di mana? Ada hutang, lansaikanlah. Ada hutang, lansaikan. Ada amalan yang masih lagi tak buat-buat, duk tunggulah pencen baru nak buat. Cuba buat sikit-sikit dulu. Ada amalan yang tak settlekan. Amanah orang, selesaikan. Hutang orang, lansaikan. Zakat tak terbayar, bayarkanlah. Kita bayarkan zakat sendiri. Jadi jangan bertangguh-tangguh. Kerana bila kita di akhirat nanti, tidak ada yang boleh kita jadikan sandaran, melainkan bergantung kepada amalan masing-masing. Sedang Nabi juga mengingatkan kepada keluarga baginda supaya berlindung daripada azab Allah dengan melaksanakan amalan. Jangan bergantung harap kepada bantuan Nabi saja. Maka apatah lagi kita ni umat Nabi Muhammad yang memang perlu mengusahakan amalan masing-masing. Jangan bergantung kepada orang lain untuk selamat di hari akhirat nanti, insya-Allah. Esok kita bersama dengan Ustaz Roslan Muhammad, dan Jumaat nanti Ustaz Sabra Jamil. Saya nak greet sahabat-sahabat Asma Zuraida, Puan Faziah, Encik Muhammad Yusof Lebar, Puan Imah Syafiqah, Facebook Zainun Hayat, Puan Rafi'ah Ismayadi, Encik Muhammad Hazairi Zairi, Puan Haryati, Encik Muhammad Saleh, Encik Abdul Rahman, Puan Hartati, ni Man Huawei nama Facebooknya, Encik Rida Aludin, Encik Awang Sanit, Encik Arosmil, Raja Mah, Raja Sulaiman, Yusyah, Encik Rashid Ridha, Kak Ida, Acik, Puan Yusliza, Encik Aduka Sharif, Puan Nur Lela, Puan Sahimah, Puan Salidah Saleh. Ini semua saya sebut ni sebagai satu penghargaan kepada semua yang tak putus-putus menyokong surah An-Nur, masya-Allah. Puan Risna Suardi, Nur Aini, Encik Wong Jowo, Encik Safi'i, Puan Asmah Hamid, Puan Aminah Osman, Puan Rafi'ah Ismayadi tadi dia sebutkan yang awal-awal tadi, Puan Nora Harun, Kak Zah Daud, Puan Cik Abdullah, Cik Hassan. Semualah, Puan Hamimah Ali, Puan Rizan Ismail. Semoga kita semua terus menerus istiqomah di atas jalan ilmu ini, insya-Allah. Dan ingat berusahalah untuk mendapatkan pembebasan daripada azab Allah dengan mengusahakan amal sendiri. Selagi Allah pinjamkan nyawa, beramal sungguh-sungguh. Sebab nanti kita nak rehat bila? Dalam kubur tu rehatlah puas-puas. Kita harap kubur menjadi salah satu ruang kerehatan untuk kita, insya-Allah. Syarat dia usaha dulu dekat dunia ni. Buat yang terbaik, kata orang putih, live life to the fullest. Buat ibadah baik-baik dan jagalah hak-hak manusia kepada kita. Terima kasih semua. Hajah Maisarah Yusof terakhir ada kat bawah tu tulis. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti lagi kuliah subuh esok daripada Al-Fadil Ustaz Sabran, insya-Allah esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.